Kes bunuh CEO Cradle Fund, dua remaja anak tiri mangsa ditahan polis. Tun Daim Zainuddin dedahkan kedudukan kewangan kerajaan terdahulu amat mengejutkan. Hokkaido, Jepun digegar gempa bumi 6.7 magnitude. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas dibadai taufan JB yang meragut 11 nyawa, Jepun dilanda satu lagi musibah terbaru gempa bumi dengan kekuatan 6.7 magnitude menggegarkan Hokkaido sehingga menyebabkan berlaku runtuhan tanah kawasan pedalaman Atsuma yang menenggelamkan kediaman penduduk. Media tempatan melaporkan terdapat penduduk yang terperangkap dalam runtuhan tersebut namun belum ada pengesahan rasmi mengenainya. Difahamkan 10 orang telah dibawa ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Seorang daripadanya dalam keadaan kritikal. Manakala 20 orang lagi dilaporkan hilang. Setakat ini tiada kematian dilaporkan. Bekalan elektrik terputus di beberapa kawasan. Gempa bumi yang berlaku pada jam 3.08 pagi waktu tempatan itu tidak berpotensi tsunami. Ia turut menyebabkan sistem telekomunikasi seperti talian telefon dan siaran televisyen di Bandar Sapporo turut terjejas. Agensi berita Kyodo melaporkan kerajaan telah menubuhkan unit kecemasan di Tokyo bagi menyalurkan bantuan kepada penduduk yang terjejas. Polis menahan dua remaja bagi membantu siasatan kes bunuh Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund Sendirian Berhad. Kedua-dua remaja yang juga anak tiri kepada mangsa ditahan kira-kira jam 9.30 malam tadi di rumah datuk mereka di Ibu Negara. Penahanan itu susulan hasil bedah siasat mendapati terdapat kesan kecederaan berpunca daripada anak panah pada leher mangsa dan kedua-dua remaja itu pula didapati aktif dalam kelab dan sukan memanah. Kemarin isteri mangsa Samirah Muzaffar 43 tahun dan bekas suaminya ditahan reman 7 hari bagi membantu siasatan. Kematian Nazrin Hassan 14 Jun lalu diklasifikasikan semula daripada mati mengejut kepada kes bunuh selepas siasatan bomba mendapati terdapat kesan petrol di lokasi kejadian. Seorang pemandu trailer parah dalam kemalangan membabitkan 5 buah kenderaan di kilometer 162.2 Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke selatan petang semalam. Dalam kemalangan kira-kira pukul 3.40 petang itu, 12 penumpang sebuah bas dan 3 pemandu kenderaan lain dipercayai turut cedera ringan. Selain dua kenderaan terbabit, sebuah kenderaan utiliti sukan SUV, lori tangki dan lori 1 tan turut terlibat dalam insiden itu yang dipercayai berpunca daripada trailer terbabit yang gagal berhenti akibat kesesakan. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Idris Samsuri berkata, kelima-lima kenderaan terbabit berada di laluan yang sama sebelum 4 daripadanya memberhentikan kenderaan masing-masing. Sebuah trailer kemudian tiba lalu melanggar bahagian belakang lori tangki menyebabkan kenderaan tersebut bergerak ke hadapan hingga merempuh kenderaan di hadapannya. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tangkap Bakaria Muhammad Saleh berkata, pihaknya menerima panggilan pada pukul 3.50 petang sebelum 7 anggota bersama jentera bergegas ke lokasi kejadian. Mangsa yang cedera dihantar ke hospital untuk menerima rawatan. Pengerusi Majlis Penasihat Kerajaan MPK Tun Daim Zainuddin mendedahkan kedudukan kewangan kerajaan terdahulu amat mengejutkan. Ia selepas sebahagian dibuat oleh ahli MPK dan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam satu mesyuarat khas. Yang pertama kali kita tahu bila Perdana Menteri tubuhkan CEP, kita mesyuarat malam tu. Malam tu kita mesyuarat sampai pukul 12. Kita panggil semua. Kita panggil pihak negara itu kita minta akaun. Tengok akaun terkejut. Ya. Ini apa dia ni? Tak pernah berlaku. Dan cerita lain. Angka-angka lain. Terus saya bagi tahu pihak jaga ini dahsyat sekali dah berlaku. Pokoknya dahsyat dah berlaku.
Jolo kata dia. Tambahnya lagi, kerajaan perlu menyemak semula status kewangan negara walaupun terdapat manifesto 100 Hari Pakatan Harapan yang belum ditunaikan lagi. Namun pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan sempat dihapuskan dalam tempoh tersebut. Beliau berkata demikian dalam temu bola eksklusif soal rakyat yang disiarkan di TV3 selama sejam malam tadi. Macam saya sebut tadi, kontrak-kontrak. Mereka yang Jabatan Imigresen sentiasa melakukan pemeriksaan ketat terhadap semua individu yang memasuki negara ini, termasuk yang menggunakan pesawat atau jet peribadi. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Mustafa Ali bagaimanapun berkata, pihaknya hanya bertanggungjawab terhadap pemeriksaan orang, pasport dan dokumen perjalanan, namun tidak membabitkan barangan yang dibawa masuk. Bagi imigresen, kita mentadbirkan pemeriksaan kepada orang, pasport, dokumen perjalanan. So, dalam masa yang sama, seperti contohnya kalau yang menaiki pesawat peribadi ataupun pesawat yang panggil private jet misalnya, pemeriksaan dokumen memang kita buat tanpa gagal. Tetapi adalah rangkaian kerja bersama jabatan lain di mana mereka membuat pemeriksaan terhadap barangan dan sebagainya. Beliau berkata demikian bagi mengulas arahan Kementerian Pengangkutan kepada Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB supaya mengetatkan pemeriksaan di laluan orang kenamaan di semua lapangan terbang. Arahan itu susulan laporan NSTP yang mendedahkan pesawat atau jet persendirian yang ada kaitan dengan pemimpin atau orang kenamaan dipercayai digunakan untuk menyeludup masuk wang tunai dalam jumlah besar ke negara ini. Ia berikutan kelonggaran penguatkuasaan dan pemeriksaan yang diberikan kepada pesawat persendirian yang ada kaitan dengan golongan berstatus pemimpin, pegawai tinggi kerajaan atau individu yang ada kaitan dengan mereka. Ia diburukkan lagi apabila mesin pengimbas di laluan keluar lapangan terbang jarang digunakan untuk memeriksa bagasi atau barangan yang dibawa penumpang pesawat atau jet persendirian terbabit sehingga wang jutaan ringgit mampu diseludup keluar atau masuk tanpa pemeriksaan rapi. Dipercayai modus operandi itu juga digunakan untuk membawa masuk 12 juta dolar Amerika dari luar negara pada April lalu oleh sebuah agensi ada kaitan dengan Jabatan Perdana Menteri ketika pentadbiran terdahulu untuk tujuan politik termasuk bagi pilihan raya umum ke-14. Dalam pada itu, Datuk Mustafa memaklumkan jumlah tangkapan pendatang asing tanpa izin parti dalam Ops Mega 3.0 di seluruh negara sejak 1 Julai sehingga semalam mencecah 9,157 orang. Tangkapan itu hasil daripada 2,783 operasi yang dilaksanakan Jabatan Imigresen dalam usaha membantras parti. Jumlah majikan yang ditahan pula seramai 257 orang. Malahan operasi itu bukan saja saya sebutkan tadi pada 4 bulan sehingga 4 bulan, pada malam tadi sehinggalah awal subuh tadi pun pelaksanaan operasi masih dijalankan dan akan terus dilaksanakan. Warga Indonesia merekodkan jumlah paling ramai ditahan iaitu sebanyak 2,909 orang. Diikuti pula oleh Bangladesh 2,100 orang, Thailand 810 orang, Filipina 794, 771 Myanmar, 497 India dan selebihnya lain-lain negara. Kebaikan parti menyalahgunakan pas lawatan sosial serta tidak memiliki pasport. Ops Mega 3.0 dilaksanakan bagi menggempur parti selepas berakhirnya tempoh program penggajian dan penempatan semula parti rehiring pada 30 Jun lalu. Zaman penjawat awam perlu menurut arahan membuta tuli telah berlalu. Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Dr. Ismail Bakar berkata, bagi menempani cabaran dunia tanpa sempadan, setiap penjawat awam perlu menjadi pemimpin yang mampu berfikir secara kreatif dan kritis, bukan hanya menjadi seorang pengikut. Dalam satu kenyataan, beliau menegaskan segala pendekatan baru itu tidak mungkin dapat dilaksanakan sekiranya semua kaki tangan masih dibuai mimpi lama. Pada masa terhad ini, penjawat awam katanya perlu bertindak pantas dalam tugasan berlandaskan kepada prinsip bersih, cekap dan amanah. Pemisahan kuasa antara badan pemerintah, perundangan dan kehakiman perlu diutamakan dalam memastikan integriti perkhidmatan awam tidak dipertikai. Menurutnya, ketika semua rakyat melangkah ke era Malaysia baru, perkhidmatan awam juga harus tekad untuk maju sederap dalam memberi khidmat terbaik kepada nusa dan bangsa. Sejak menerima lantikan sebagai Ketua Setiausaha Negara seminggu lalu, antara ikrar utama beliau adalah melaksanakan reformasi ke arah mensejahterakan perkhidmatan awam dan rakyat amnya. Kebelakangan ini, imej perkhidmatan awam agak sedikit tercalar akibat terkait dengan isu integriti dan tadbir urus dalam kalangan penjawat awam.
Beliau berkata perkhidmatan awam yang berfungsi sebagai institusi pelaksana harus sentiasa berada dalam barisan hadapan ketika menyantuni rakyat serta menutup semua jurang antara keduanya supaya perasaan pemilikan dapat diresapi oleh semua lapisan masyarakat. Kerajaan disara membantu meningkatkan sistem sokongan bekas penagih dadah di 27 pusat pemulihan dan rawatan seluruh negara. Menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Datuk Seri Zulkifli Abdullah, langkah itu bagi memastikan isu penagihan berulang dikurangkan, malah memberi peluang kepada bekas penagih menceburi sektor pekerjaan sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Contoh yang kita rasa pihak kerajaan boleh memainkan peranan, tapi pada masa yang sama juga kita berharap pihak swasta dan pihak badan-badan bukan kerajaan yang lain juga memainkan peranan untuk menentukanlah proses pemulihan mereka-mereka yang terlibat dalam penagihan dadah ni yang telah pun masuk ke pusat-pusat ini dapat diteruskanlah perpanjangan. Sehingga kini jelasnya sebanyak 74% daripada bekas penagih berusia di antara 19 hingga 39 tahun iaitu usia produktif bagi sektor pekerjaan. Justru kerajaan bersama pihak swasta perlu mengambil inisiatif tertentu dalam membantu bekas penagih kembali ke sektor pekerjaan sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Lebih 45,000 kes penagihan direkodkan manakala lebih 108,000 penagihan baru dicatatkan dari tahun 2013 hingga Julai tahun ini. Datuk Seri Zulkifli mengadakan lawatan di Pusat Pemulihan dan Rawatan Perlop Sungai Siput semalam. Kelewatan kontraktor yang bertanggungjawab menyiapkan pengubahsuaian bangunan Majlis Bandaraya Seremban antara faktor penangguhan pengisytiharan Seremban sebagai bandaraya. Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun berkata, kerajaan negeri tidak bercadang mengambil tindakan terhadap kontraktor terbabit sebelum penjelasan mengenai kelewatan itu diperoleh. Kemudahan-kemudahan infra pun semua kita kena pertingkatkan. Apa yang perlu kita tambah, apa yang perlu kita lihat. Ya, jadi kalau benda ini berkurangan kita tidak akan dapat menarik walaupun kita diisytiharkan bandaraya. Tetapi perkara tersebut taklah ambil terlalu lama. Mungkin dalam 5-6 bulan ataupun hujung tahun hadapan kita akan isytiharkan. Majlis pengurusan. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Exco Kerajaan Negeri di Seremban semalam. Sebelum ini, Seremban bakal diisytihar menjadi sebuah bandaraya pada Januari tahun hadapan bersempena ulang tahun ke-71 yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muris Tuanku Munawir. Penubuhan MBS akan memperlihatkan gabungan dua pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Perbandaran Seremban dan Majlis Perbandaran Nilai. ZAIRA. Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 1 hari dan denda RM1 juta terhadap seorang pengarah syarikat setelah mengaku bersalah membuat tuntutan perbelanjaan palsu berjumlah RM200,000 8 tahun lalu. Hakim Azura Alwi memerintahkan Haizuraki Muhammad Yunus menjalani hukuman penjara 5 tahun sekiranya gagal membayar denda. Haizuraki yang 40 tahun mengaku bersalah memasukkan dokumen sebuah projek dengan menuntut bayaran sebanyak RM200,000 sedangkan tiada perbelanjaan seperti yang diadakan. Perbuatan dilakukan pada 2 Mac 2010 di Pejabat Seksyen Pengurusan Dana, Kementerian Sains dan Inovasi Aras 3, Kompleksi Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Di Perak, seorang lelaki yang mendakwa dirinya setiausaha sulit Perdana Menteri bergelar Datuk Seri dihukum penjara 18 bulan oleh Mahkamah Magistrate Ipoh selepas mengaku salah memiliki dan menggunakan pelbagai peralatan kebesaran palsu. Magistrate Siti Hafizah Jaafar menjatuhkan hukuman itu kepada pemandu Syahirul Syafiq Syaharin alias Hassan, 31 tahun, berkuat kuasa daripada tarikh tangkapan pada 30 Mac lalu. Syahirul Syafiq didakwa memiliki dan menggunakan pelbagai lambang, logo, cap serta gelaran yang tidak diiktiraf untuk kegunaan sendiri. Perbuatan dilakukan di sebuah rumah di Jalan Sultan Azlan Shah jam 11.45 malam pada 30 Mac lalu. Syahirul Syafiq dituduh mengikut Seksyen 3-1-A Akta Lambang dan Nama 1963. Sabit kesalahan membawa hukuman denda sehingga RM20,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
Bertemu kembali. 10 penumpang pesawat Emirat Arab Bersatu Emirates dilaporkan jatuh sakit ketika dalam penerbangan dari Dubai ke New York, Amerika Syarikat. Susulan itu, pesawat berkenaan dikuarantin sebab tiba di lapangan terbang antarabangsa John F. Kennedy sekitar pukul 9 pagi waktu tempatan. Perkara itu disahkan pihak pengurusan syarikat penerbangan terbabit. Penerbangan Emirates 203 pesawat Airbus A388 dua tingkat membawa kira-kira 500 penumpang. Media tempatan melaporkan 100 penumpang dipercayai sakit dalam penerbangan tersebut. Sebagai langkah berjaga-jaga, pemeriksaan telah dilakukan dan penumpang yang memerlukan telah diberikan rawatan, manakala mereka yang lain dibenarkan meninggalkan pesawat selepas diperiksa. Dua lelaki warga Rusia dikenakan tuduhan cubaan membunuh seorang bekas presiden Rusia dan anak perempuannya dengan menggunakan ejen saraf oleh pendakwa raya Britain. Suspek yang memiliki pasport Rusia dikenal pasti sebagai Alexander Petrov dan Ruslan Boshirov, kedua-dua berusia 40-an. Menurut pihak polis, kedua-dua suspek tiba di lapangan terbang Gatwick, London dari Moskow pada 2 Mac lalu. Mereka meninggalkan Britain pada 4 Mac. Pada tarikh yang sama, Sergei Skripal, 66 tahun dan Yulia, 33 tahun, ditemui tidak sedarkan diri di sebuah bangku awam di Salisbury. Britain menyalahkan Rusia atas insiden itu dan mengenal pasti racun terbabit sebagai Novichok, ejen saraf yang dihasilkan oleh tentera Soviet pada 1970-an dan 1980-an. Kesan pencemaran Novichok juga ditemui di sebuah bilik hotel di London di mana dua suspek terbabit menginap. Rusia berulang kali menafikan sebarang pembabitan dalam serangan itu. Sebuah buku ditulis oleh wartawan yang membongkar skandal Watergate sehingga menumbangkan Presiden Richard Nixon menggusarkan Rumah Putih. Fear Trump in White House, tulisan Bob Woodward, tersebar seminggu lalu sebelum ia dilancarkan mendedahkan sisi gelap 20 bulan pentadbiran Presiden Donald Trump sebagai orang paling berkuasa di dunia. Antara kandungannya termasuk dakwaan Trump mengeluarkan arahan untuk membunuh Presiden Syria Bashar al-Assad. Arahan tersebut bagaimanapun tidak dipedulikan setiausaha pertahanannya. Ianya disiarkan di dalam akhbar The Washington Post bertarikh 4 September 2018. Turut dimuatkan catatan perbualan antara Trump dan Woodward mengenai kandungan buku tersebut. Presiden Amerika Syarikat itu dilaporkan menganggap ia sebagai satu lagi penerbitan negatif serta konspirasi untuk menjatuhkannya. Dalam perbualan itu, Trump berkata dirinya sudah 50% terbiasa dengan dakwaan sebegitu. Di Filipina, seorang senator bertindak bermalam di dalam Senat semata-mata untuk mengelak arahan penangkapannya. Perintah untuk menahan Senator Antonio Trillanes bermula dengan pembatalan pengampunan yang diterima pada tahun 2010 kerana perlibatannya dalam cubaan rampasan kuasa terhadap Presiden ketika itu, Gloria Macapagal Arroyo. Trillanes mendakwa perintah penangkapan itu sebagai tidak berasas dan tidak sah dan berkata beliau akan mengemukakan petisyen kepada Mahkamah Agung. Ahli politik pembangkang itu terkenal lantang mengkritik kerajaan Filipina. Tahun lalu beliau mendesak agar anak lelaki Duterte diheret ke muka pengadilan bagi tuduhan mengedar dadah. Beliau juga pernah menuduh Duterte menggelapkan wang kerajaan. Sukan kita mulakan dengan Piala Cabaran 2018. Perlawanan peringkat kumpulan B berlangsung malam tadi membabitkan dua pertembungan. Johor Dato' Azim 2 selesa mengatasi ATM 2-0 di halaman sendiri sekaligus merakam kemenangan ketiga dari 4 perlawanan. Turut berlangsung pertemuan UiTM FC dan Pulau Pinang yang berkesudahan dengan keputusan seri tanpa jaringan. Saingan ke fasa kalah mati masih nampak seimbang tetapi JDT 2 memiliki kelebihan awal dengan memimpin kumpulan mengumpul 9 mata, dipisahkan 3 mata dengan ATM sementara UiTM dan Pulau Pinang berkongsi 4 mata. Persatuan Badminton Malaysia BEM mengaku kesilapan dan mengambil tanggungjawab penuh di atas kegagalan pemain menempati sasaran 2 pingat tanpa mengira warna pada Tamasya Sukan Asia 2018 yang lalu. Antara hasil perbincangan panjang jawatankuasa kejurulatihan dan latihan semalam memberikan amaran tegas kepada semua pemain untuk mempertingkatkan prestasi dalam masa terdekat atau berdepan tindakan penyingkiran daripada pasukan kebangsaan selepas ini. Terlalu dimanjakan dan tiada semangat juang yang tinggi.
Demikian nada keras pengerusi jawatan kuasa kejurulatihan dan latihan BAM, Dato' Ng Chin Chai, mengulas prestasi buruk pemain di kejohanan besar dunia terbaru di Indonesia. Ia menyaksikan Malaysia meraih keputusan paling buruk dalam sejarah Sukan Asia apabila pulang dengan tangan kosong sejak kali terakhir melakar catatan buruk itu pada Sukan Asia Korea Selatan 1986. We pay them good allowances, we give them good incentive. In fact, sometimes we find that we over pamper the players. We realise that we have to draw a line. We give you the best, we expect the best. Those players that cannot give the best, we encourage them actually they can leave. Susulan prestasi buruk kem badminton negara, ahli jawatan kuasa kejurulatihan dan latihan BAM yang bersidang lebih 4 jam di Bukit Kera semalam turut bersetuju untuk mencari seorang pengarah kejurulatihan yang baru sebagai persiapan menghadapi Sukan Olimpik Tokyo 2020. Antara yang perlu diberi perhatian bakal pengarah kejurulatihan baru BAM itu nanti adalah merangka semula program latihan dan disiplin pemain untuk mengharungi musim sibuk tahun 2019. Antaranya kejohanan dunia Switzerland, Piala Sudirman Nanning China dan Sukan C di Manila. Saingan lumba basikal lebuh raya peringkat ke-11 Jelajah Vuelta dimenangi Alessandro De Marchi dari pasukan BMC dalam aksi yang diiringi hujan lebat. Jersey merah pendahulu keseluruhan kekal di sarung pelumba Britain Simon Yates. Peringkat ke-11 membabitkan saingan paling panjang dalam edisi Jelajah Vuelta kali ini memerlukan pelumba berkayuh sejauh 208.8 km. Bermula dari Montbui, percaturan breakaway awal dilakukan kelompok besar 19 pelumba. Kumpulan peloton hadapan itu pada mulanya diketuai Thibaut Pinot dan Dylan Teuns menuju separuh saingan. Selepas itu, pendahulu perlumbaan bertukar tangan menyaksikan giliran pasukan DMC memimpin kayuhan di zon pendakian menerusi beberapa pelumba termasuklah Alessandro De Marchi. Cuaca buruk hujan lebat menambah lagi cabaran menuju penghujung saingan. Kejutan tambahan pelumba Itali itu meletakkannya di kedudukan pertama di garisan penamat untuk menjuarai peringkat ke-11 mengatasi pencabar Jonathan Restrepo dari Katusha Alpecin. Bagi kedudukan keseluruhan, jersey merah pendahulu kekal milik pelumba Mitchelton Scott, Simon Yates berkelebihan 2 minit. Tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain andalan Jepun Kei Nishikori melepasi halangan getir di peringkat suku akhir untuk berada di fasa 4 terbaik selepas mengatasi Marin Cilic dengan aksi sengit berkesudahan 2-6, 6-4, 7-6, 4-6 dan 6-4. Di atas kertas, Cilic tampak memiliki kelebihan turun dalam aksi suku akhir dengan reputasi pilihan ke-7 kejohanan berbanding Nishikori ke-21 dan segalanya berjalan lancar buat wakil Croatia itu apabila memenangi set pertama dengan keputusan 6-2. Permainan berikutnya mempamerkan kebangkitan Nishikori yang mula memberi tentangan sengit kepada Cilic. Menang set kedua 6-4, aksi seterusnya tersengit sebelum tiebreak memihak pemain Jepun itu dengan keputusan 7-6. Cilic juga enggan mengalah dengan menidakkan kejayaan Nishikori menerusi kemenangan 6-4 di set keempat. Tetapi terus gagal mencari jawapan balas setiap asukan lawannya sebelum akur tunduk dengan keputusan sama di permainan penentuan untuk tiket separuh akhir menjadi milik Nishikori dalam pertarungan yang berlangsung lebih 4 jam. Pembinaan ladang turbin angin terbesar di dunia di pesisir pantai Cumbria Barat Laut England mengakhiri buletin pagi. Saya Nik Mundrani Hasan teruskan bersama TV3. Assalamualaikum dan salam hormat.